Kita masih lagi menyambung bicara tentang sifat-sifat hati yang ingat Allah. Ya, bila mana hati kita ingat Allah, hati kita hati yang beriman. Yang kita belajar sebelum ni. Bila mana hati kita ingat Allah, hati kita akan tenang. Bila mana hati kita ingat Allah, kita akan ada seketul hati yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Dan itu yang sebelum ni lah. Hari ni yang ketujuh hari ni. Yang muka surat 20, hati yang ketujuh, bila mana hati kita ingat Allah, maka ia dinamakan Al-Qalbur Ra'ufur Rahim. Hati yang santun, ataupun hati yang penyayang. Dalilnya dalam surah Al-Hadid, ayat 27. Thumma qaffayna ala atharihim. Thumma, kemudian. Qaffayna, kami iringi di belakang mereka, ala atharihim, birusulina, dengan rasul-rasul kami. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan kami iringi pula dengan Nabi Isa ibnu Maryam. Wa atainahul Injil, dan kami anugerahkan, kami berikan kepada Nabi Isa itu kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uh, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya ra'fatan wa rahmah. Boleh juga kita sebut dengan ra'fah ataupun rahmah, ataupun boleh juga disebut ar-ra'uf ar-rahim, iaitu hati yang ada sifat santun dan hati yang ada sifat penyayang. Ayat ni tak apalah boleh baca keseluruhannya, cuma saya baca secara ringkas di situ, mengambil dalil daripada Quran bahawa di sana ada hati-hati yang sifatnya ra'fah. Dalam bahasa Melayu kita, saya duk cari perkataan yang paling sesuainya ialah hati yang santun. Kalau kita selalu sebut bersompan santun, rupa-rupanya orang-orang ini atau kita sendiri, bila mana kita ada sikap, ada sopan, ada santun ni, dia daripada sini. Itu yang disebut oleh Allah, daripada hati. Kadang-kadang orang, kita tengok orang yang Allah bagusnya bicara dia, lembutnya, bersopan dengan orang-orang lama, dia lembut. Itu berpunca daripada hati yang lembut, hati yang bersopan, hati yang ada santun. Salah satunya lagi, hati yang ada kasih sayang. Kerana orang ni kalau hati dia yang jiwa yang berkasih sayang, dia tak ada melontarkan kata-kata yang melukakan hati orang, yang merubah kehidupan orang. Itu salah satunya. Biasanya hati ni hati yang sentiasa ingat Allah. Hati ni kalau dia tak peduli pada Allah, dia kata je kat orang. Betul ya? Ikut suka dia nak kata. Akhir sekali dia mendakwa, saya ni memang mulut macam ni, hati saya baik. Ya ke? Tak. Kalau dah mulut leza, hati tu tak tahulah apa benda nama dia. Itulah. Baik, selesai di situ. Cuma, kita baca sedikit ringkasan daripada huraian ringkas. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, kalau kita rujuk ayat tadi, dalam tafsir, salah satunya tafsir Imam Al-Qurtubi, iaitu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, hati yang terlalu mengasihi. Apa makna hati yang santun dan penyayang? Hati yang terlalu mengasihi satu sama lain. Ataupun hati yang lemah lembut, serta pengasih dan mampu menanggung kesusahan. Ya, ada orang ni hati dia lembut, hati dia kasih kepada orang lain, kasih pada ahli keluarga dia. Akhir sekali dia sanggup menanggung segalanya. Dia janji orang lain gembira. Dia tak apalah, sikit sebanyak pun okey lah. Tapi ada orang ni, biar hati dia gembira, hati orang lain peduli apa? Ada? Ada. Betul. Di luar sana berapa ramai kan? Dia cakap apa dia nak cakap, dia hina apa yang dia nak hina, dia keji apa dia nak keji, yang pastinya dia puas. Akhir sekali dia kata, puas hati saya. Ya. Orang lain menangis, rasakan, puas hati saya. Dia tak peduli. Ini hati yang tidak ada kasih sayang. Tidak ada perkataan yang dalam Quran tu. Ra'fah dengan rahmah. Okey, selesai. Muka surat 21. Al-qalbul khashi'. Seterusnya, bila mana hati kita sentiasa ingat Allah, Allah akan hadiahkan kepada kita hati yang khashi'. Tengok bahasa kan. Saya ni petik daripada apa yang ditulis oleh para alim ulama dalam tafsir, dalam kitab-kitab. Saya pun duk tanya juga. Tapi tak bolehlah. Tapi kenapa dia tak kata hati yang khusyuk? Betul juga. Tapi ni dia tak tulis khusyuk, dia tulis khasyik. Apa makna khusyuk dengan khasyik? Khusyuk ni sifat. Okeylah, kita sekarang sedang bincang tentang sifat. Tapi bila mana sifat itu telah sebati di hati itu, dia jadi khasyik. Ingat tak ayat Quran?
Surah Al-Mu'minun. Ayat kedua, tak silap saya. Surah Al-Mu'minun. Ingat tak ya? Confirm tak ingat ya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia tak kata allazina hum fi salatihim khusyu'un, khashi'un. Apa makna khashi'? Khashi' ni kalau kita belajar bahasa Arab, ia dinamakan isim fa'il. Khusyuk tu sifat. Orang yang sudah sebati sifatnya, sifat apa? Sifat khusyuk, maka dia digelar khashi'. Ingat lagi kita belajar bahasa Arab dulu. Contoh sabar. Bahasa Arab, sabar ni sabrun. Sabar. Orang yang sudah sebati sifat sabarnya, siangnya, malamnya, paginya, petangnya, susahnya, senangnya, sabar dia. Kita ni masa senang sabarlah kan? Masa susah, kurang sikit sabar. Masa susah lagi, tak sabar-sabar. Masa nak marah, hilang sabar. Jadi kita ni sabar ke tak? Tengok keadaan. Saya ni jangan main dengan saya ya. Saya boleh sabar, tapi tengok keadaan. Maknanya dia ni sekadar bersifat sabar. Dan sifat ni boleh berubah. Okey ya? Kecuali sifat Allah. Kalau sifat kita manusia, boleh berubah. Sebab tu kalau kita tengok ada orang hari ni, kasarlah sikap dia. Okey, tak apa, kita didik dia, kita bimbing dia, kita ajar dia. InsyaAllah sifat tu berubah. Sama juga kita yang hari ini, kalau kita sifatnya lembut, sifatnya penyabar, belum tentu kita akan kekal sebagai orang yang sabar. Kecuali sampai kepada satu tahap, sabir, penyabar. Sama lah ni, khasyik. Ni tapi nak terjemah susah ni. Pengkhusyuk ke apa? Dia tak ada dalam bahasa Malaysia pengkhusyuk. Tapi orang yang sudah sebati. Jadi ada hati manusia ni, hati yang sudah sebati dengan khusyuk sehingga disebut khasyik. Itu yang saya tengok dalam kitab lah. Kalau harap kat kita mesti kita tulis khusyuk, tengok bahasa Melayu tu, hati yang khusyuk. Sebab dari segi bahasa Malaysia kita hati yang khusyuk, tapi disebut bahasa Arab begitu. Mana dalil Qurannya surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu. Hamzah kat depan tu, tu ialah persoalan. Kalau kita terjemah sebetulnya adakah, lam tu tidak. Adakah tidak. Boleh juga kita terjemah adakah belum. Tapi dalam bahasa yang sesuai, belum tibakah lagi. Yakni, masanya. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Saya terjemah satu-satu tu supaya kita ingat kembali apa yang kita belajar ya. Yang kita belajar bagaimana satu persatu Al-Quran kita fahami. Maka belum tibakah lagi masanya lilladzina, bagi orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Apa yang belum tiba lagi masanya? Antakhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hati mereka. Li zikrillah, kerana berzikir kepada Allah. Soalan mudahnya, bila lagi masanya untuk hati kita ni khusyuk kerana ingat Allah? Bila? Kalau saya tanya soalan kan, masa solat khusyuk dah? Ke ada sekejap khusyuk, kejap tak khusyuk? Ada masa khusyuk, ada tidak? Bila lagi masanya? Kita ni kan dah umur berapa? Kalau saya tanya soalan tu kan. Kita ni kan dah umur 60. Ada yang 70. Bila lagi? Sampai sekarang belum khusyuk dalam solat. Nak tunggu umur berapa? Ini dah soalan yang Allah tanya saya aja. Allah tanya tuan-tuan dan puan-puan. Belum tiba lagi kah masanya? Bila lagi masa? Kita ni orang beriman. Maka belum tibakah lagi masanya bagi orang beriman untuk khusyuk hati mereka kerana berzikir kepada Allah, kerana ingat Allah. Baik. Kalau orang tanya kita soalan, kenapa pula dalam tu kan tak ada perkataan khasyik, yang digunakan takhsya'a. Okey, maka kita belajar takhsya'a tu fi'il apa? Mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Dia memberi makna masa sekarang dan akan datang. Hal wal mustaqbal. Campur dua perkataan ni, sekarang dan akan datang, berterusan. Maka bila belum tibakah lagi masanya, hati orang-orang beriman ni berterusan khusyuk. Di dalam solat apatah lagi. Di luar solat pun dia khusyuk. Apa makna khusyuk?
dia tenang, dia ingat Allah. Baca Quran lagi lah, masa berdoa lagi lah. Masa makan pun dia ingat Allah. Betul ya? Betul. Masa makan ingat Allah kan? Kan baca doa, doa makan. Lepas makan pun ingat Allah. Ya. Masa duduk tengah-tengah makan tu pun ingat Allah. Alhamdulillah sedapnya. Masa nak makan tu dia dah doa. Doa apa? Doa makan. Nanti doa tidur pula. Doa makan. Tapi duduk tengah-tengah makan masa duduk rasa tu, ya Allah sedapnya, Alhamdulillah. Ingat Allah. Tapi ada orang ni, lepas 3 pinggan pun, satu patah Alhamdulillah pun tak cakap. Kenapa? Hati dia lupa Allah. Ya. Masa tidur pun ingat Allah. Ingat tak kalau Allah kejutkan kita waktu apa? Kita tidur, masa tidur nak ingat Allah, baca doa. Kemudian kadang-kadang kita tersedar daripada tidur. Pukul berapa? Tak kira pukul berapa pun, kita pun bangun. Alhamdulillah. Ada satu amalan tu, kita baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidur balik. Dan tak nak bangun kan? Ya. Dah tak nak bangun. Sebab apa? Sebab sedar tu baru pukul 1. Sedar tu baru pukul 2. Yang kita nak bangun pukul berapa? Pukul 4. Ya ke pukul 4? Yang kita nak bangun pukul 6. Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saya lah. Kadang-kadang kita berkira dengan Allah kan. Allah dah kejutkan ke pukul 1. Bangun je lah. Ambil lah wuduk tu. Solatlah 2 rakaat. Kalau malas pun 1 rakaat. Tapi paling-paling malas, paling-paling tak nak bangun, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu dah dikira qiyamul lail. Apa makna qiyamul lail? Hidupkan malam. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, qiyam tu bangun. Makna kedua, makna pertama bangun dan hidupkan malam tu. Tapi makna kedua, hidupkan malam. Dengan apa? Dengan ibadah. Zikir tu kan ibadah yang paling besar. Ibadah yang paling utama. Sebab tu solat itu pun untuk zikir. Aqimis solata li zikri. Dirikanlah solat. Kenapa solat? Li zikri. Supaya kamu berzikir pada aku. Baca Quran tu pun zikir. Maka bila mana kita bangun, kata ulama, paling-paling kurang Allah sedarkan kita. Tak nak bangun ke, nak pergi tandas pun malah sakit. Macam-macam lah kita ni kan. Maka bacalah yang tadi. Dah dikira kita qiyamul lail. Menghidupkan malam. Maknanya, yang qiyamul lail yang paling sempurna ialah kita bangun, kita solat tahajud. Sebab wa minal laili fatahajjat bihi. Hendaklah ada sebahagian malam yang kita tidur, kita kena bangun sebahagiannya. Fatahajjat. Bangunlah bertahajud. Itu biasanya lah. Okey, selesai di situ. Nak baca semua ke ayat ni? Wa ma nazala minal haq. Dan belum tibakah lagi masanya hati-hati orang beriman pada Allah yang tadi untuk khusyuk kerana berzikir pada Allah. Yang ni pula wa ma nazala minal haq, dan untuk tunduk kepada kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Ni soalan kedua Allah tanya kita. Bila lagi orang-orang yang mengaku beriman pada Allah, mengaku beriman pada Rasulullah, mengaku beriman pada Al-Quran, untuk tunduk dan patuh kepada kebenaran Quran? Bila? Berapa ramai lagi orang Islam sekarang ni yang kata mengaku pada Quran tapi tak solat. Yang mengaku beriman pada Quran tapi berjudi. Yang mengaku beriman pada Quran. Macam-macam lah kalau kita nak sebut contoh-contoh. Orang perempuan, berapa ramai lagi orang perempuan di luar sana yang mendedahkan aurat. Katanya beriman pada Quran. Iman apa lagi? Bila lagi masa yang betul-betul nak tunduk? Kata dah beriman dah kan? Dah percaya. Dah yakin. Ya ke yakin? Kalau yakin, bila lagi nak tunduk, nak patuh? Ni kadang-kadang kita rasa, baru ni saya ada sebut sikit lah, minta izin nak sebut sikit. Ni yang terbaru pula, puan-puan sekalian. Bukan, kalau kita nak kata satu sudut, okey. Satu sudut, kita kena hati-hati juga. Ni yang terbaru pula ni nak datangkan penyanyi-penyanyi yang menyokong LGBT. Kadang-kadang kita orang Islam, kita ni orang Islam. Kita ni orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Mana dalil? Dalilnya Allah kata apa? Walillahil izzah. Bagi Allah itu ada izzah, ada kemuliaan, ada keagungan. Wali rasulihi, begitu juga pada Rasul, utusan Allah, ada kemuliaan, ada keagungan. Walil mu'minin, begitu juga orang mukmin ada mulia. Jadi kalau kita ni, orang yang mulia, boleh tak kita berhibur? Boleh berhibur, tapi biarlah dihiburkan oleh yang juga yang mulia. Ya, orang yang mulia lah. Orang apa? Orang Islam lah.
Boleh tak ustaz nak dengar menyanyi? Boleh. Buat konsert. Habis penyanyinya orang Islam lah. Datuk Jamal Abdillah. Boleh tak? Ke nak penyanyi lain? Datuk Siti. Maknanya orang-orang Islam yang menghiburkan orang Islam. Jangan sampai orang bukan Islam menghiburkan kita orang Islam. Tak malu ke kita dengan Allah? Allah kata apa orang bukan Islam? Fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah ke atas orang kafir. Maknanya kita izinkan diri kita dia apa? Dimuliakan oleh orang yang Allah laknat. Habis kita ni nak apa sebenarnya? Sebab tu Islam ni dia luas. Dia terbuka. Nak berhibur boleh. Tak ada masalah. Sebab Allah kan ciptakan pada kita kan ada hati. Hati ni kan untuk seronok ada waktunya. Ada waktunya untuk sedih. Saya nak pesan pada kawan-kawan, jangan biarkan diri kita dan anak isteri kita dihiburkan oleh orang yang Allah laknat. La haula wala quwwata illa billah. Okay. Ada seorang tu, tak tahu dah saya baca di Pahang katanya. Dia kahwin. Apakah mahar kahwin dia? Tiket pergi tengok tu. Maka Mufti Pahang keluarkan kenyataan tak sah kahwin dia. Wallahu alam. Tu dalam itulah kita bacalah. Pelik tu dunia sekarang ni. Bagilah Quran, kan? Bagilah sejadah. Bagilah kain apa? Dia panggil apa? Berangkat. Solat ke apa? Alat-alat solat. Ya. Dengan telekungnya, dengan sejadahnya. Duit kena bagilah, jangan tak bagi. Gitu ke? Kena bagilah mahar. Ni tiket pergi konsert mahar kahwin. Kok ibu bapa dia pun kaki konsert. Tak adalah. Tak apa tu, biarkanlah. Tajuk apa kita ni? Tajuk dia ialah bila lagi hati yang mengaku beriman pada Allah nak tunduk pada kebenaran Quran. Bila? Yang duduk dedah aurat tu, yang mengaku kepada Allah beriman tu, bila nak tunduk betul-betul pada Quran? Nak mati dah kita. Kalau tak mati pun, nak kiamat dah kita. Ni katanya ditunggu-tunggu yang tanda pertama kan. Tanda pertama kiamat. Tanda kiamat ni, dia ada dua. Kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat kecil dah ada semua dah. Kita sekarang ni duk tunggu tanda kiamat besar je. Dan paling dekat sekarang nak berlaku ni, munculnya Imam Mahdi. Kalau dah muncul Imam Mahdi, sudah. Dia akan satu demi satu, maka hancurlah alam ini. Nak kiamat dah kita. Bila lagi? Inilah soalan dia. Okey, akhir sekali Allah kata macam mana? Wala yakunu kallazina utul kitab, dan janganlah pula mereka yang mengaku beriman pada Al-Quran, beriman pada itu, kalau tak tunduk-tunduk lagi, jangan jadi seperti orang yang telah diberi kitab sebelum mereka. Siapa orang yang telah diberi kitab? Yahudi dan Kristian. Min qabl, sebelum ini. Fatala alaihimul amad. Setelah orang-orang itu melalui masa yang panjang. Orang Yahudi dan Kristian ni, Nabi mereka ramai. Ya. Lepas Nabi Musa, Nabi Isa, macam-macam Nabi mereka ni, Nabi Yakub dan sebagainya, ramai. Panjang masa diberi. Tapi apa yang berlakunya? Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Hati keras. Ya, tak nak menerima kebenaran. Wa katsirun minhum fasikun, dan banyak di antara mereka. Kalau kita terjemah bahasa baru kan, majoriti Yahudi dan Kristian ni fasikun, orang-orang yang fasik, orang yang derhaka kepada Allah. Kenapa? Tidak mahu tunduk kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Injil, Taurat, Zabur. 3 kitab. Nabi tak payah cerita lah. Kalau kita kata daripada 25 orang Nabi tu, kata setengah ulamanya, ada 3 orang aja daripada itu Nabi yang Arab. Atau Musta'rabah. Yang lain, semua Bani Israel. Maka Nabinya ramai. Apa lagi? Kitabnya ada 3 buah. Akhir sekali hati tu keras, tak nak tunduk juga. Yang tu yang Allah laknat. Antara golongan yang Allah laknat. Apa makna laknat? Tak ada satu ruang pun untuk dia berada dalam syurga. Tak ada. Itu laknat. Laknat ni ialah matrudun min rahmatillah. Allah buang dia daripada rahmat Allah. Apa maksud? Seluruh hidupnya dan matinya dalam murka Allah. Allah humban neraka selama-lama. Itu laknat. Macam kita kata tadilah, orang yang non-Muslim ni, manusia yang Allah laknat. Siapa bagi tahu? Bukan kita. Allah bagi tahu.
Dalam Quran kita pun baca. Maknanya apa ni? Mereka ni ahli neraka. Kita ni nak masuk neraka ke nak masuk syurga? Nak masuk syurga. Kalau kita nak masuk syurga, kenapa kita biarkan kita dihiburkan oleh ahli neraka? Ni sebab tu dalam doa kita kan, kadang-kadang dalam doa kita ni, kita doa apa? Minta akal. Kadang-kadang pelik juga. Tadi kita baca doa, Allah marzuqna akla al-hikmata wal akla. Ya Allah, kereskikan pada kami kebijaksanaan dan akal. Kenapa minta akal? Sedangkan kita kan dah ada akal. Maknanya di situ akal yang waras. Minta akal yang waras. Manusia tak dinamakan manusia kerana tidak ada akal. Kerana salah satu ciri manusia adalah akal. Manusia, binatang tak ada akal. Tapi binatang ada tak otak dia? Dia ada otak. Kita ada tak otak? Ada. Tapi kita ada satu lagi. Kita ada otak dan ada akal. Binatang dia ada otak sahaja. Sebab tu kadang-kadang kita tanya, binatang dia guna tak otak dia? Dia guna, lembu tu guna otak dia. Sebab tu dia tak makan besi. Dia tahu yang tu besi, yang tu batu, ada dia makan batu. Tapi manusia ni, ya ada akal, ada apa. Kadang-kadang manusia macam-macam dia makan. Betul ya? Makan apa? Dia makan daging orang. Dia mengumpat. Tu. Sebab tu minta akal yang waras. Jadi waras tak kita yang nak masuk syurga ni dihiburkan oleh orang yang bakal masuk neraka? Waras tak? Sanggup bayar pula tu. Kena masuk ke mana kita ni? Yang ni tanya soalan macam ni. Gitulah hakikat. Tak apa, tengok pada diri masing-masing. Okeylah ya. Nanti, tapi orang kata, ustaz ni semua nak cakap. Yalah, sekadar peringatan. Nak ingat-ingat, tak nak ingat, sudahlah. Habis saya ni suka hiburan. Okey, boleh. Tak ada masalah. Ya. Tak ada masalah. Hiburan itu kan boleh. Ada orang berhibur dengan Quran, ada orang berhibur dengan tahajud, ada orang berhibur dengan anak cucu, ada orang berhibur dengan suami isteri, ada orang berhibur berjalan sana, berjalan sini. Okey, tak ada masalah. Ada orang berhibur dengan menyanyi, boleh. Dengarlah orang menyanyi. Tapi penyanyi itu orang Islam. Yang dia tahu halal haramnya. Dia pun tidak menyanyi dalam bahasa-bahasa yang entah apa, kita pun tak faham. Dan dia pun tidak memuja manusia yang melanggar perintah Allah. Itu okeylah. Allah. Semoga Allah bagi saya dengan tuan-tuan dan puan-puan anak cucu kita faham. Ya, Allah anugerahkan kepada hati kita masing-masing, anak cucu kita, hati yang khusyuk, ya tunduk pada Allah. Okey, selesai. Muka surat 22. Al-qalbus sakin al-hadi. Al-qalbus sakin, apa makna sakin? Kadang-kadang kita sebut sakinah. Tenang. Kenapa tak sebut sakinah? Kerana qalbu tu kan muzakkar. Kalau apa makna muzakkar? Kalimah dalam kategori lelaki. Maka sakin, al-hadi. Hati yang tenang lagi tenteram. Dia hati ni pelik juga kita kan. Kadang-kadang dia tenang. Kadang-kadang dia tenteram. Rasa selamat. Tenteram ni kan. Tenang tu rasa apa tenang? Tenang, tak serabut. Tak gelisah. Kemudian dia tenteram. Dia rasa selamat. Ada satu lagi dia kata, lapang. Tu ya Rabbi syrah li sadri. Rasa lapang. Sebab ada hati yang sempit. Sempit dah hati dia. Tak, orang bergurau sikit pun dia marah-marah. Alah sikit aja bergurau pun tak boleh. Gurau pun tak boleh. Kan hati dia sempit. Ada orang hati dia lapang. Orang kata apa kat dia pun dia relax. Sebab tu kadang-kadang kita pula yang tak relax kan. Ada kawan-kawan dulu. Orang buat kat dia, okeylah dia. Orang buat kat dia, orang kata kat dia. Akhir sekali kita pergi hasut. Engkau ni apa ya? Katalah sikit. Pula kita ni. Ni penghasut ni. Betul. Macam mak, ingat mak kita. Mak, orang cakap kat mak macam-macam. Mak ni diam aja. Kenapa mak diam? Cakaplah sikit. Kalau mak tak nak cakap, biasa cakap. Tengok ni hati orang ni. Ini macam mana ni? Mak kata biarlah, bagi kat dia lah. Ingat mak kita dulu. Tak payahlah gaduh dengan orang. Kalau dia nak menang, bagi kat dia lah menang. Mana boleh, kita kena menang juga. Tengok. Hati tak apa? Hati tak lapang. Itu kena banyak baca Alam Nashrah ni. Ulama-ulama dia baca pagi-pagi 7 kali Alam Nashrah laka sadrak. Bukan setakat hati dia jadi lapang, dia tak kisah dah. Tapi tuan-tuan, tapi alhamdulillah, kita ni bagus jugalah Allah buat kita makin hari makin lanjut usia, makin hari lanjut usia. Sekarang kan kita dah relax kan? Betul?
Sekarang kan kita tak nak gaduh dah. Tak apalah you nak kata apa, tak apalah. Kita tenang. Kita tak nak dah. Tak nak serabut dah. Baguslah tu. Alhamdulillah hati kita dah mula lapang. Tapi kalau dulu, bukan main. Kenapa? Salah satunya hati ni dah. Baik. Dalam banyak-banyak hati yang dikatakan tenang, tenteram, dan lapang dan sebagainya, di sini kita nak bincang hati yang tenang. Mana dalil Quran? Surah Al-Fath ayat 4. Suratul Fathi ayat 4. Huwa, dialah Allah. Allazi, Tuhan yang anzala sakinah, yang telah menurunkan sakinah. Di sini satu ilmu pada kita. Rupanya ketenangan ni ada sesuatu yang turun. Turun dari siapa? Diturunkan oleh Allah. Jadi ingat lagi tak kita belajar dulu? Yang turun dari Allah. Wahyu. Allah yang turunkan wahyu. Yang kedua, hujan. Allah yang turunkan hujan. Yang ketiga, besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun. Kami turunkan besi. Kemudian dibenarkan dalam bumi. Akhir sekali dikatakan bumi itu bahan galian. Sebenarnya besi itu bukan bahan galian sebenarnya. Tapi tak apalah, oleh kerana Allah dah benamkan dalam bumi sebab dia benda berat. Maka sebenarnya besi itu dari langit. Yang ketiga, yang keempat, yang pertama wahyu. Yang kedua hujan. Yang ketiga besi. Yang keempat ketenangan. Yang kelima bala. Yang turun dari langit. Tak apalah. Bala tu biar dulu. Kita nak bincang di sini. Ketenangan. Dialah Allah yang Tuhan yang anzala sakinah, yang telah menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan ketenangan? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati-hati. Hati siapa? Orang-orang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya hati orang yang tidak beriman pada Allah, Allah tak turunkan ketenangan. Apa maksud? Tak ada ketenangan dalam diri mereka. Sebab tu orang kafir ni, orang non-Muslim ni, dia suka berhibur. Kenapa? Kerana hati dia tak tenang. Sebab apa? Sebab Allah tak akan bagi ketenangan pada orang yang tidak beriman. Ni ayat Quran. Jadi kita ni pula, yang hati yang dah tenang ni, ditenangkan oleh orang yang tak tenang. Ini memang masalah. Boleh tak? Kita orang yang tenang. Siapa kita? Orang mukmin. Orang beriman kepada Allah. Orang beriman pada Allah ni, Allah letak ketenangan. Yang kita ni pula, pergi minta orang yang tak tenang tu yang tenangkan kita. Waras tak ni? Betul tak ni? Memang pelik. Perempuan kena malunya kita. Maafkanlah aku, ya Allah. Rupa-rupanya engkau telah letak sesuatu dalam hati aku. Aku tak. Puan-puan, cuma masalah, macam tadi lah saya cakap tadi. Hati ni ada waktu dia tenang. Tapi dia rasa tak selamat. Tenang tapi tak selamat. Sebab tenang tu lain. Tenteram lain. Lapang lain. Apa lagi? Hati ni. Apa lagi yang dalam ni? Gembira lain. Seronok lain. Gembira dengan seronok lain. Sama? Cuba. Kita ni kan, oleh kerana kita bahasa Melayu ni kita janji makna sama. Okey dah. Balik dengan pulang. Sama. Sebab tu maknanya kena tengok dulu. Ada orang ni balik, pulang, kembali. Sama tak? Lain. Ya, ada orang ni dia kembali ke pangkal jalan. Tapi dia pulang ke pangkal jalan. Pulang boleh juga. Balik. Boleh semua. Kalau macam tu kaya bahasa Arab lah. Bahasa Arab dia kaya. Dia ada sakinah, dia ada tamakninah. Dalam solat, semasa kita tamakninah, kan kena ada tamakninah. Itmi'nan tu kalau kita terjemah, tenang juga. Tapi tenang tu tenang yang sekejap. Dengan sebab kita ada tamakninah dalam solat, maka akan datangnya sakinah, ketenangan yang berpanjangan. Tak apalah, nanti itu sudut bahasa. Walau bagaimanapun, yang pastinya dalam hati orang tidak beriman ini tak ada ketenangan. Dan jangan biarkan diri yang tenang ini dihiburkan, ditenangkan oleh yang tidak tenang. Betul ya? Boleh tak you tenangkan air? Dia pun cakap, air pun tak tenang juga. Tak apalah. Ya, you tenangkan. Subhanallah. Betul ya?
Subhanallah. Nak pergi belajar kat mana? Pergi belajar kat orang tu. Siapa orang tu? Orang tu dia tak pandai apa-apa. Habis nak pergi belajar apa? Tak apalah. Biar dia ajar yang tak pandai dia kepada kita. Ya. Biar dia curahkan hati yang tak tenang tu kepada kita. Maka dia pun tenang, kita yang tak tenang. Bila? Akhirat nanti. Hidup ni nak tenang dunia, nak tenang akhirat tau. Maka sesiapa nak tenang dunia, nak tenang akhirat, duduk bersama orang-orang beriman. Ya, jangan pergi duduk dengan orang yang tidak beriman, yang tidak tenang. Tak kena gaya, kita juga tak jadi tak tenang. Kerana berjangkit penyakit dia yang tidak tenang. Apa punca dia tak tenang? Kafirnya dengan Allah. Itu benda yang paling tak tenang atas muka dunia. Sebab itulah Allah tak tenangkan dia di akhirat dengan dibakar dalam neraka. Biar dia selalu tak tenang. Sebab dia kan tak nak tenang. Kerana yang tenang hanya satu saja. Iman kepada Allah. Okeylah, selesailah di situ ya. Cuma begini. Kenapa Allah turunkan ketenangan dalam hati kita? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya keimanan mereka bertambah. Di samping keimanan mereka yang telah ada dalam, dan yang telah ada, yang sedia ada dalam hati mereka. Jadi di sini dalil kita belajar bahawa iman itu suatu benda yang bertambah. Maknanya kalau bertambah, sudah tentu dia juga berkurang. Jadi tolong tengok, pagi ni iman kita bertambah ke berkurang? Jadi kadang-kala, kenapa kita tak tenang? Sebab iman kita dah berkurang. Sebab bagi orang yang imannya sentiasa bertambah. Apa makna iman? Kepercayaan dia kepada Allah. Keyakinan dia kepada Allah. Kalau dia yakin pada Allah, kenapa dia tak tenang? Jadi masalah sekarang ni yang menyebabkan hati kita tak tenang. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tanya, Ustaz, kenapalah hati saya? Tuan, kenapalah hati saya ni tak tenang lah? Tuan kena tanya, iman kuat tak? Apa kena-mena pula dengan iman? Tengok. Iman yang kuat itulah yang akan menenangkan hati kita. Kerana tidak ada sesuatu yang menenangkan kita adalah Allah. Maka yakin dengan Allah, percaya pada Allah, bergantung pada Allah, berharap pada Allah. Maka tenang hati kita. Yang menyebabkan kita tak tenang sebab kita bergantung dengan suami. Betul ya? Ya. Ke bergantung dengan anak-anak? Ke bergantung dengan harta? Tak banyak ni nak bagi tahu ni. Ke bergantung dengan ilmu? Kita ni kalau bergantung, kita rasa tenang, okey. Sebab apa? Sebab ilmu kita banyak. Ilmu ni bila-bila masa boleh lupa. Kita ni kan pelupa. Sebab tu ada orang bergantung dengan telefon ni kan. Bergantung dengan telefon. Tengok jalan bergantung dengan telefon. Tiba-tiba, bateri dia habis. Sudah nak pergi mana? Nak pergi ke mana? Ni dia ni, kadang-kadang dia jadi Syekh Google, Al-Interneti ni. Tapi masa dia ada internet lah. Tanyalah dia apa saja. Tapi dia habis internet, dia memang jahil sejahil-jahilnya. Kalau tak ada lain. Ya. Sebab tu jangan bergantung pada makhluk. Saya tunjuk benda ni, apa ni? Makhluk. Diri kita, ilmu kita yang ada pada kita ni makhluk. Kekayaan makhluk. Maka selama mana kita bergantung dengan makhluk, itu yang menyebabkan kita rasa tak tenang, rasa gelisah, rasa kecewa dan sebagainya. Sebab tu dia kaitkan dengan tenang dan iman. Kerana iman kepada Allah itulah yang datangkan ketenangan. Okey, selesai insyaAllah. Yang bawah tu. Kita kena khatam ni tajuk ni hari ni. Kau berapa dah ni ya? Alhamdulillah sempat khatam insyaAllah. Tajuk ni. Buku ni lambat lagi. Tajuk ni. Allah. Ni yang keberapa dah ni? Yang ke-10. Maknanya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat Allah, puan-puan ada sifat hati. 10 sifat hati. Semua sifat hati ni membawa ke syurga. Ni. Ya. Baik. Yang mana lagi? Al-qalbul qawiyyu rabitul ja'shi. Ni saya tulis. Betul-betul saya ambil daripada tafsir-tafsir. Apa sebut? Ulama mengatakan hati yang qawi. Qawi itu kuat. Rabitul ja'shi lagi teguh jiwa. Ya, kita dunia akhir zaman ni banyak ujian. Akhir sekali hati kita letih. Hati kita penat. Ada juga hati kita lemah. Hati ni pelik juga kan? Kalau sebaliknya, ni. Kalau kita belajar hati yang ingat Allah, dia ada 15 sifat. Tapi kalau hati tu lalai dari Allah, dia ada 24 lebih kurang. Yang akan membebankan hati kita. Tapi bila mana ingat Allah, hati kita jadi hati yang kuat. Dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kekuatan tu di mana sebenarnya? Dari dalam. Di mana? Di hati. Tengok puan-puan ni. Kadang-kadang lenguh sana, lenguh sini, sakit lutut. Betul. Tapi hati tu kuat nak datang kan?
Datang. Ni tuan-tuan haji. Duduk pergi masjid, bertongkat, duduk atas kursi. Yang sado-sado mana? Alhamdulillah, kerja. 5 waktu, tak satu waktu pun kerja. 5 waktu. Semua kerja. Tak adalah. Mungkin kalau tak sempat maghrib sebab jam, isyak. Ada kan? Tapi kalau di surau, saya pergi satu surau bulan Ramadan baru ni. Satu surau bulan Ramadan. Allah, belah mana ya? Tapi pelik nama dia, saya pun tak berapa ingat. Belah Subang apa. Saya pergi, 99% jemaahnya 60-70. 50-60-70. Orang muda malam tu saya tengok, muda pun tak muda sangat lah kan. Ha. 2 orang je. Kemudian budak-budak ada seorang. Saya rasa, kita janggal saya pun tengok. Ni kampung apa nama dia ni? Tapi dia kata, ya Ustaz, betul. Saya tanya dia, betul ke ni semua orang, mana orang muda-muda ni? Dia kata rupanya pengampungan dekat Salam. Mana tak nak kawasan Salam? Nanti saya cek balik, saya pun tak ingat. Dia pegawai-pegawai kerajaan yang lama-lama dulu. Ada satu perumahan gitu. Dia ada koperasi dan pegawai kerajaan yang ahli koperasi je boleh duduk beli rumah kawasan tu. Allah, nama apa kawasan tu ya? Tak tahu tu. Jadi dia kata, kami bukan apa Ustaz. Anak dulu ramai dulu kami ni. Anak-anak kami meriah ni. Bila mana anak-anak dah besar, semua keluar. Cucu-cucu pun datang hari-hari Minggu. Kalau Ustaz mengajar hari Minggu, ramai dia kata. Tapi dah mengajar tu bukan hari Minggu, kami adalah yang ada. Jadi semua, macam tuan-tuan semua ni. Ada lagi yang dia kata macam tuan-tuan. Okeylah. Allah. Nak kata apa? Saya nak bagi tahu bahawa datang ke masjid ni bukan masalah umur. Masalah jiwa tu kuat ke tak kuat. Hati tu kuat tak kuat. Kerana ada orang lama-lama, ramai kat masjid kerana hati dia kuat. Tapi yang muda-muda, yang kuat-kuat, yang gagah-gagah ni, yang sado-sado ni, yang pergi gym ni, yang angkat 100 kilo ni. Boleh angkat 1 kilo, masuk dalam Insta, TikTok. Macam-macam dia cakap dia ni kuat. Tengok-tengok kat masjid tak nampak. Kuat apa? Tu ingat dulu saya dari tempat. Saya tanya, tuan-tuan ada TikTok? Puan-puan ada TikTok? Tak ada. Lemah. Kan orang buat konten tu kan. Ada TikTok tak? Tak ada. Lemah. Ada satu tu saya tengok dia tanya, suami you ada kereta Honda? Dia kata, tak ada. Lemah. Suami you, dia tanya gitu. Sebenarnya kita kena tanya, suami you solat berjemaah tak? Tak. Lemah. Isteri you tutup aurat? Tak. Lemah. Apa yang lemahnya? Iman lemah kepada Allah. Dalam 1 minggu ada tak 1 malam, 2 malam bangun tahajud? Tak. Lemah. Dalam 1 minggu bangun tengok bola sepak tak pukul 3 pagi? Bangun. Lemah. Bola dia boleh bangun pukul 3 pagi, tahajud dia tak boleh bangun. Tak apalah, itu contoh. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya kekuatan hati kita ni bukan pada diri kita, tapi pada hati kita. Hati yang mana? Hati yang ingat Allah. Ya tuan-tuan ni kan ingat Allah lah ni datang ni. Kalau ingat roti canai duduk kat kedai mamak lah. Betul. Ada kawan saya tu kejap-kejap mesej. Ustaz kat mana? Kuliah kat mana lepas ni? Saya kata kuliah kuliah kat SRS tu. Lepas ni kita mengetih kat mana? Kedai mamak. Datanglah sini dulu. Dia tunggu kita kat kedai mamak. Tak adalah kawan tu mesti kena tengok live ni. Selalu mesej kita mengetih kat kedai mamak. Kita kata, datanglah dulu kuliah tu. Tak faham dia, akhir-akhir ni dia ada datang. Ada satu tempat tu dia datang. Bagus. Datang ke sini baru kita pergi sama-sama. Dengar kuliah dulu sekejap. Ni tunggu kat kita kat kedai mamak. Tunggulah kat masjid. Tu mesti dia senyum ni. Ada 2-3 orang macam tu. Allahu Rabbi. Okeylah, selesailah insya-Allah. Mana dalil? Kata mana dalil? Baik. Dia gini. Saya ulang balik ya. Pertama, hati itu kuat. Kemudian jiwa kita teguh. Apa makna teguh? Bila hati kita kuat, jiwa dalam kita teguh. Tak berganjak. Tak mudah goyah. Tak mudah lemah.
Tu. Baik, warabatna ala qulubihim. Dalam surah Al-Kahfi ayat 14 dia punya dalil dia. Warabatna, dan kami meneguhkan ala qulubihim. Itu dipanggil rabit. Itu rabatna, fi'il. Ya, kami teguhkan hati mereka idh qamu, di waktu mereka berdiri. Faqalu, lalu mereka berkata atau berdoa, Rabbuna, ya, wahai Tuhan kami. Rabbus samawati wal ard, Tuhan seluruh langit atau Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Lan nad'u min dunih, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain dia. Ilahan, dia adalah Tuhan. Laqad qulna idzan syatata, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh daripada kebenaran. Ni ayat ni dia dalam surah Kahfi, dia cerita berkaitan dengan pemuda-pemuda Al-Kahfi. Maka kena baca ayat sebelum tu, ayat selepas tu. Tapi saya ambil perkataan di situnya, ada perkataan dalam tafsir rabit. Apa makna rabit? Ialah jiwa yang teguh, hati yang kuat. Itu perkataan dia. Okey ya. Cuba lihat muka surat 23. Yang ni kalau nak rujuk antara tafsir ringkas dalam dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari. Apa makna hati yang kuat lagi teguh? Hati yang diilhamkan oleh Allah dengan kesabaran, dan Allah teguhkan dengan cahaya iman sehingga mampu melepaskan diri mereka daripada kesukaran hidup. Apa makna hati yang teguh dan kuat? Dalam perkataan bahasa Arab disebut qawiyyu rabit, ialah hati yang Allah ilhamkan dalam hati kita sabar. Dia begini kadang-kadang tuan-tuan. Sebab tu kita ibu-ibu ayah-ayah ni penting kita wasiat pada anak-anak. Atau kita buat pesanan-pesanan pada anak sebelum kita meninggal. Sebab apa? Anak ni, kita tahulah. Ya, kita ni kalau mak pernah cakap, dia akan tengiang-ngiang dia panggil. Ni tak boleh buat ni, mak aku marah ni dulu kalau dia ada. Tengok tu. Ni dia tak ada dah. Patutnya boleh buat dah kan? Tak nak juga sebab kalau mak ada ni marah ni. Kadang-kadang kita cakap kat adik-beradik kita tak boleh buat ni. Kalau ayah ada ni, ayah marah ni. Padahal ayah dah tak ada dah pun. Buat ajalah. Tak boleh. Ni ayah pesan. Baik. Barulah kita rasa nak. Sama juga kadang-kadang kita nak marah. Ketika itu kita bukan nak marah sangat pun, tapi tak datang dalam hati kita, tahan. Kadang-kadang tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang kita nak cakap sesuatu pada orang, datang dalam hati kita, tak payahlah. Apa tu? Alah, bagi kat dia lah. Itu tu apa tu? Ilham. Yang Allah campak dalam hati kita akhir sekali. Tak apalah. Saya baru ni kan. Tapi saya dah cerita di satu tempat. Saya balik Kelantan. Pergi ke kedai lah. Ada dengan 3 orang kawan tu. Letak duit dalam poket. Kemudian jumpa makcik. Makcik tu dia jual kuih. Kita pun dah sarapan tadi. Dah sarapan. Makcik semua datang. Kemudian dia kata, nak beli kuih tak? Kita kata, dah kenyang lah. Tapi tak apalah. Ambil duit dalam poket tu. Bagi kat makcik beli kuih. Kemudian pergi nak beli baju. Dah orang sekali. Baju itulah. Beli semua. Nak bayar. Masuk duit dalam poket. Tak ada duit. Masuk. Tak ada. Rupanya masa kita ambil duit tu nak bagi kat makcik tu, yang selebihnya dia barangkali jatuh kat situ. Jatuh situ. Lepas tu, macam mana ni tuan, nak beli ke tak ni? Satu duit dah tak ada nak beli, macam mana? Saya kata, lain kali lah. Bukan, dah itu dah masuk dalam plastik dah. Duit tak apa. Lain kali lah tuan, bayar kad boleh dengan kad. Dia kata, kad kedai kita ni tak pakai, dia kata. Kalau macam tu lain kali lah. Padahal akhir sekali saya pun nak pergi cari duit tu. Dekat makcik tadi sebab dekat aja. Dalam hati saya kata, tak apalah, biarlah dia hilang. Saya pun tanya balik. Ni nak kata kadang-kadang, tapi tak tahulah benda apa kan. Tapi kadang-kadang dia ni nak cerita, kadang-kadang dia datang dalam hati kita. Tak apalah, kalau duit tu nak hilang je lah. Saya pun tanya dia balik. Dia tu dalam hati tu, dia kata, biar dia hilang je. Ya, biar dia hilang. Biar dia hilang je. Biarlah dia hilang. Okey dah, kalau biarlah dia hilang. Saya duk bercakap dengan dia. Okey, hilang. Biar, tak apa, pergi. Tapi, kerana kita pergi dengan kawan. Pergi dengan kereta dia yang bawa. Tak apa dah, tak ada duit pun kan. Itu. Okey, pergi satu kali tasbih. Saya tasbih ni yang kadang-kadang yang Syekh bagi kan. Sayang ni tasbih ni. Duk pegang. Berhenti. Manusia nak balik, berhenti satu tempat. Bila mana berhenti satu tempat? Kemudian pergi, dia kata, kita berhenti minum. Okeylah, berhenti minum. Tapi saya kata duit tak ada ni. Dia kata tak apalah. Pergi minum-minum. Kemudian masuk kereta, baru teringat tasbih. Sudah.
Lepas tu, tasbih tak ada ni, cari. Datang lagi sekali dalam hati ni. Biarlah dia hilang. Saya kata, tasbih sayang ni. Tak apa, biar dia hilang. Biar dia hilang ya. Ya. Tak apalah. Saya cakap, cari. Tapi cari jugalah. Tapi dia kata, dah, tak payah cari. Benda yang hilang jangan cari. Nak kata ada dalam hati kita, tak tahulah benda apa. Kadang-kadang dia jadi hidup ke macam mana. Samalah ni. Kadang-kadang Allah ilhamkan dalam hati kita, sabar je lah. Benda-benda begitu. Mungkin kalau kita selalu ingat Allah, ada sesuatu yang Allah nak bagi mesej kepada kita. Biarlah dia hilang. Ya. Baik, maka kawan saya tadi, saya kata tolong carilah kalau ada atas kereta ya, kok jatuh mana-mana. Dia pergi cuci kereta. Dia suruh kata orang tu, tolong cari betul-betul. Tak ada. Dia tak puas hati. Dia pergi cuci kereta tempat lain. Tolong cari lagi. Cari. Jumpa. Tasbih tu jumpa. Allah nak ajar kita, kamu kena yang pasti jangan hilang Allah dalam hati kita. Allah jangan hilang daripada hati kita. Yang lain nak hilang lah. Tapi kalau Allah dalam hati kita tak hilang, Allah boleh kembalikan. Macam mana tu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Jadi salah satunya kata Imam At-Tabari, hati yang dikatakan hati yang kuat dan teguh jiwa ni, apa maksudnya? Hati yang Allah akan ilhamkan dalam hati dia dengan kesabaran. Hanya orang yang sabar orang yang kuat. Orang tak sabar tak kuat. Ya. Kalau kita dengan anak pun tak boleh nak sabar, dengan suami pun tak boleh nak sabar, dengan isteri tak boleh nak sabar, apa yang ada pada kita? Dengan Allah uji sikit pun tak boleh nak sabar, apa yang ada pada kita? Sebab tu Allah kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha, Allah ni, dia bersama dengan orang-orang sabar. Nak bersama dengan Allah ke nak bersama dengan siapa? Allah. Kalau nak bersama dengan Allah, sabar. Tapi kadang-kadang macam mana nak sabar? Allah ilhamkan dalam hati kita sabar. Baik, kemudian, dan Allah teguhkan. Allah yang buat hati kita teguh. Dengan apa? Dengan cahaya iman. Ya, iman ni bercahaya dalam hati kita, sehingga mampu melepaskan diri mereka daripada kesukaran hidup. Tak ada orang ni kita tengok, ya Allah, dahsyatnya Allah uji dia. Tapi dia boleh tempuh. Kita ni sikit aja dah gelabah dah. Betul? Sikit aja Allah uji. Macam mana? Betul? Sikit aja Allah uji. Kita ni dah menangis, dah meraya, dah akhir sekali, dah cerita merata kat orang. Ya, cerita dalam Facebook. Cerita dalam itu, semua merata. Orang lain dah lama dah bercerai. Ya, kahwin lain dah. You nak bercerai, satu dunia you cakap. Bercerai je lah kalau you nak bercerai, berapa duk sibuk dengan orang. Dan yang pelik pula ada orang ni, orang nak bercerai, dia support orang bercerai. Ini perangai tak baik. Ya, ni saya cakap banyak dalam bab-bab begini. Ramai yang mesej saya. Ustaz, saya begini. Macam mana pandangan Ustaz kalau saya bercerai? Saya kata jangan. Ya. Apa yang ada, pertahankanlah sampai mati. Lagipun kita pun mati bila? Bila-bila. Kita kan boleh faham insya-Allah ya. Pertahankanlah kejap, sabarlah sekejap. Itu ujian Allah. Mungkin Allah nak anugerahkan syurga kat kita. Maka ujian paling besar bagi suami, isteri dia lah. Sabarlah sekejap. Ujian pada isteri yang paling berat, suami dia tu lah. Jangan nampak lain dia. Ni suami ni kat depan ni ujian paling besar ni. Lepas yang ni syurga. Sama juga kita dengan isteri dengan anak-anak. Lepas kita dengan anak-anak, syurga kita. Sabarlah sekejap. Sampai bila Ustaz saya nak sabar? Dia tanya saya dalam mesej. Sampai bila saya nak sabar? Sampai mati ya. Kalau dia ingat dia lambat lagi mati. Betul pun, betul. Bila kita nak mati? Tak tahu. Tak tahu ke buat-buat tak tahu? Tak, baru sekejap kita cakap. Bila nak mati? Bila-bila. Jangan buat tak tahu ya. Saya tak tahulah. Ya ke tak tahu? Ke buat-buat tak tahu? Bila-bila. Sabar. Satu saat, 2 saat, 1 hari, 2 hari, pak, meninggal dunia. Allah bagi syurga. As-sabru thawabuhul jannah. Sabar ni balasan dia syurga. Sabar sekejap. Tapi tengok keadaan lah kan. Usaha kena usaha. Saya tak tahan lah Ustaz. Tak boleh lah Ustaz. Saya tak boleh nak sabar lah Ustaz. Dia cakap macam tu. Kalau tak boleh sabar, pergi Jabatan Agama. Bincang dengan bahagian nikah kahwin dan sebagainya. Jangan duk tulis dalam Facebook. Kita tulis dalam Facebook, kita mendedahkan keaiban kita sendiri.
Kita cakap dalam YouTube, dalam apa, kita telah mendedahkan kegagalan kita sendiri. Orang lain kahwin bahagia sampai dapat anak cucu, sampai meninggal, alhamdulillah bahagia. Kita kahwin baru anak 2 orang dan nak bercerai. Malulah cakap kat orang. Tapi dunia sekarang dia jadi macam tu ya. Pesan pada anak-anak kita, perempuan dan lelaki ke, jangan duk sibuk nak buat TikTok. Oh, alhamdulillah, air duduk mahkamah syariah. Alhamdulillah duduk mahkamah syariah. Apa? Bercerai. Malulah. Belajar tinggi-tinggi, cerdik, tiba-tiba nak pertahankan keluarga pun tak mampu. Malulah kat orang. Habis diam-diam je lah, senyap-senyap, diam-diam. Betul ya? Kalau tak bercerai pun diam-diam, jangan bising. Ya, kemudian kahwin yang lain pula. Bina balik kehidupan, biar orang nampak kita ni pandai bawa keluarga. Betul ya? Ni kadang-kadang lelaki, orang lelaki. Ya, isteri yang ada ni pun, anak-anak yang ada pun tak terabai dari sudut agamanya, dari segi akhlaknya. Kemudian duk tambah lagi, hancur sana, hancur sini. Tenang dulu. Kemudian ambil gambar, kiri dan kanan berbangga. Betul? Kalau kahwin 2, tak payahlah ambil gambar, tunjuk kat orang, diam-diam aja lah. Betul. Ni ada lelaki-lelaki, dia nak tunjuk dia kahwin 4 kan. Dia ambil gambar, tunjuk gini. Padahal, kita tahulah. Tak payahlah bangga-bangga diri kita dan tak payahlah aibkan diri kita sendiri. Ya, kalau nak bercerai diam-diam, nak kahwin pun diam-diam. Ya, kau kahwin diam-diam, Ustaz. Yang lain lah tu. Tak payah berbangga-bangga, padahal kita tahu hakikat yang sebenar. Buat malu kat orang. Tu kenapa tu? Kerana hati ni tak sabar. Kenapa hati tak sabar? Sebab Allah tak ilhamkan sabar. Kenapa Allah tak ilhamkan sabar? Kerana hati tu sentiasa lalai dari Allah. Itulah punca dia. Allah. Lepas tu tanya kita, macam mana kita nak sabar? Inilah jawapan dia. Nak sabar, banyak ingat Allah. InsyaAllah kita jadi sabar. Boleh ya? Yang ke-11. Nanti panjang sangat pula hurai. Lepas tu kadang-kadang malah nak cerita, jadi rugi masa. Al-qalbul mukhbit. Apa makna mukhbit? Hati yang tunduk dan tawaduk. Ini perkataan yang itulah. Jarang diguna ni. Baik, waliya'lamal ladzina utul ilm, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, annahul haq, meyakini bahawa Al-Quran itu adalah hak. Apa makna hak? Benar. Dari siapa? Mir rabbik, daripada Tuhanmu. Fayu'minu bihi, lalu mereka beriman kepada Al-Quran. Fatukhbitah lahu qulubuhum, dan tunduk hati mereka kepadanya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini hati yang tunduk. Tapi dikaitkan juga dengan Quran. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Hati yang mengakui dengan tenang dan hati yang khusyuk, itu makna mukhbit. Hati yang mengakui dengan tenang kebenaran Quran. Hati yang khusyuk juga dikatakan hati yang ikhlas. Jadi mukhbit tu banyak maksud. Tunduk, patuh, tenang, ikhlas, itu makna mukhbit. Ya. Tapi ayat ni dikaitkan dengan Quran. Maknanya macam-macam mana pun hati ni kena hubungkan hati dengan Allah. Macam mana nak hubungkan hati dengan Allah? Salah satu dengan Quran. Banyakkan baca Quran. Baru hati kita jadi makin... Ingat lagi tak kita belajar dulu? Quran ni kan dia ada berapa nama? Ada berapa nama Quran? Dah khatam dah kitab tu? Tak ingat? Kitab ada lagi? Quran ada 55 nama. Quran, dia ada 55 nama. Salah satu nama Quran ialah Al-Kalam. Al-Kalam. Ataupun Kalamullah. Salah satu nama Quran, Kalamullah. Apa makna kalam? Berfirman. Berbicara. Berkata-kata. Apa makna berkata-kata? Bercakap. Apa makna bercakap? Sebab tu kita kata bahasa Melayu kita kan, berkata-kata, okey, faham. Bercakap, okey. Berbicara, okey. Tapi bahasa Arab, kalau disebut kalamullah, apa makna kalam? At-ta'thir. Sesuatu yang memberi kesan. Siapa baca Quran, pasti ada kesan. Ingat lagi saya cerita, ada satu kisah tu. Saya tanya ingat lagi tu sebenarnya kenapa saya tanya? Sebab memang saya tahu, sebab tak ingat. Kan ada satu kisah tu, ada seorang tu dia sakit.
Ni Syekh saya, Syekh Usul, dia cerita. Ada seorang dia sakit. Seorang ayah ni dia sakit tenat. Dia ada dua orang anak lelaki. Ya, A dengan B lah. Kita kata A dengan B. A ni, dia keluar rumah. Dia pergi cari Syekh. Dia kata, Syekh, tolong datang rumah saya. Ayah saya sakit tenat. Tolong baca ayat-ayat syifa. Syekh pun datang. Anak dia yang B ni pergi cari doktor. Dua-dua ni betul. Betul ya. Kalau kita sakit, doktor pun kena jumpa. Perawat pun kena datang rawat kita. Sebab takut sakit tu apa yang... Sebab sakit ni banyak jenis sakit. Ada sakit zahir, ada sakit batin. Sakit zahirnya darah tinggi, kecil manis itu semua. Sakit batin ni lalai. Apa lagi? Macam-macam dah. Dalam hati ni riak, takabur tu penyakit dalam. Baik, maka Syekh datang awal. Maka Syekh baca ayat-ayat syifa. Duk sekejap doktor datang. Ya, Syekh baca ayat Quran, ayat syifa. Doktor datang dia pergi tengok. Doktor kata ayah kamu ni dah tenat. Ya, tak ada kesan dah kalau baca apa-apa pun. Baca Quran ke baca apa tak ada kesan. Bawa dia ke hospital banyak alat-alat bantu. Syekh dengar doktor ni kata tak ada kesan baca ayat Quran. Ya, kerana dah sakit tenat. Syekh panggil B tu yang bawa doktor tu, datang sini sekejap. Ambil kertas dengan pen. Ya, kertas dengan pen. Okey, tulis dua perkataan. Ad-Doktor Majnun. Oh, faham ya? Aku tahu faham bahasa Arab. Ad-Doktor Majnun. Okey, tolong pergi baca dua perkataan ni pada doktor tadi. Dia pun pergi baca. Doktor ni Syekh suruh saya baca dua perkataan, dua kalimah. Ad-Doktor Majnun. Bila mana doktor tu dengar, berubah muka dia. Dia pun cakaplah, apa Syekh ni? Kenapa? Apa masalah ni? Syekh ni tak selayaknya cakap kat kita macam ni. Kata kita ni majnun. Syekh kata, ta'al doktor. Mari doktor. Apa masalah doktor? Yalah, saya terasa lah Syekh kata saya majnun. Okey, doktor cakap apa tadi masa doktor datang? Doktor kata, pesakit ni dah tak ada kesan. Baca ayat-ayat Quran. Bawa ke hospital terus. Tadi doktor dengar saya baca apa? Saya baca ayat Quran. Sekarang yang doktor terkesan ni, terasa hati ni, ayat Quran ke kata-kata siapa? Kata-kata saya. Okey, kalau kata-kata saya manusia biasa pun boleh memberi kesan kepada doktor, kenapa doktor kata kalam Allah tak ada kesan? Kalau kata-kata kita manusia ni, kalau kita bercakap lembut, bercakap baik, orang gembira. Kalau kita cakap kasar, orang rasa sedih, marah. Kita manusia yang lemah ini pun bercakap-cakap memberi kesan pada manusia. Bagaimana kalam Allah? Pasti memberi kesan. Salah satu kesan apa? Inilah. Hati kita jadi tunduk, jadi ikhlas. Makin banyak baca Quran, makin ikhlas hati kita. Makin banyak baca Quran, makin sabar kita. Ini kesan dia. Macam Sayyidina Umar tu kan, dia nak bunuh baginda Nabi tu kan. Dia dah bawa pedang dah. Kemudian dia balik kembali sebab orang kata adik dia dah beriman. Maka masa dia sampai kat depan pintu, dia dengar adik dia baca surah Toha tu kan. Akhir sekali berubah. Itu kesan Quran. Sebab tu bila mana baik, kalau orang kata begini, kenapalah ada orang ni degil sangat, tak nak tunduk pada Allah, tak nak taat pada Allah. Biasanya orang Islam yang degil ni, biasanya, bukan semestinya, dia tak baca Quran. Atau mungkin dia langsung tak solat. Sebab kalau solat, mesti baca Quran. Yang degil-degil ni, tak nak tutup aurat. Kita pun tak tahulah dia nak ke mana sebenarnya. Masih duk mengumpat tak berhenti-henti, duk hina orang, duk keji orang. Macam dalam itu kan, kita tengok netizen tu kan, kalau kita baca komen, la haula wala quwwata illa billah. Sebab tu kalau kita post satu-satu benda, jangan baca lagi komen tu. Kalau kita baca komen, ya Allah, kenapa mulut mereka begitu kasar, begitu celupar, begitu keji? Ya, padahal dia tahu orang tu orang Islam. Kalau betul dia silap, apa salahnya dia pergi jumpa, dia bincang apa yang silapnya, maka perbetulkan silap itu, atau dia sekadar melepaskan nafsu dia, mengutuk orang yang silap. Tak kena gaya, dia lebih silap daripada orang yang silap tu. Kenapa? Kerana dia mengutuk orang yang silap tu secara terbuka. Dia pun katakan lagi, yalah saya tegur secara terbuka sebab dia buat kesilapan secara terbuka. Oh, you dengan dia sama lah. Kalau gitu, dia dah silap secara terbuka, you tegur dia secara terbuka, mengaibkan dia secara terbuka, jadi you nak kata you mulia. Tak kena gaya yang menegur orang yang silap tu lebih hina. Kerana apa? Dia rasa dia mulia. Hidup ni atas muka dunia jangan pernah rasa mulia. Hamba je pun kita ni pun. Ilmu banyak mana pun hamba. Kaya tara mana pun hamba. Pangkat tinggi mana pun hamba. Habis hamba ni mulia ke? Tak tahulah kalau you rasa you hamba yang mulia. Ya, ada hamba yang mulia. Hamba Allah. Kalau hamba Allah,
dia tak akan hina hamba Allah yang lain. Kalau hamba Allah, dia tak akan mendedahkan aib orang lain. Kerana orang itu adalah hamba Allah. Kalau you juga hamba Allah, dia juga hamba Allah, kenapa you nak besarkan kesalahan orang? Mungkin kesalahan you lagi besar kalau Allah dedahkan. Maknanya, akal yang tak waras, jiwa yang rosak, hati yang keras. Okeylah insyaAllah ya. Kalau kira-kira dah habis dah masa ni. Tak khatam juga tajuk ni. Okeylah, kita sambung akan datang insyaAllah. Ada soalan? Soalan pun kalau kira-kiranya dah tak boleh nak ditanya, kerana masa pun dah habis. Ada soalan? Tuan Najib ada soalan? Kalau ada lah. Okey, silakan Tuan. Ya. Ya. Ayat Quran, Tuan. Cuma begini, ayat Quran tu surah Al-Kahfi ayat 14. Tu Al-Kahfi. Perkataannya ialah rabatna, rabit. Dia ayat Quran ni, dia bahasa Arab ni dia daripada rabita. Rabita ni kuat, teguh, kukuh. Tapi rabit dia dah tukar jadi isim fa'il. Kalau rabatna dia panggil fi'il madhi. Itu bahasa Arab. Jadi itu daripada Quran, daripada ayat itulah saya mengambilnya, dan istilah tu bukan saya buat tu. Dalam bahasa Arab tu, al-qalbul qawiyyu rabitul ja'shi tu saya rujuk dalam tafsir tu. Ya. Kalau tuan baca tafsir yang saya tulis di sini, antaranya tafsir Imam At-Tabari. Kalau tolong rujuk tafsir Imam At-Tabari ada ayat tu, maka dia pun akan hurailah, dia letak satu tajuk, tajuk seumpama itu. Wallahu alam. Atau sekarang ni mudah juga, tuan-tuan Google lah, macam saya kata tadi, Google sifat-sifat hati menurut Quran. Sifat-sifat hati orang beriman atau hati yang menurut Quran. Sebab hati menurut Quran ada dua, hati orang beriman dengan hati orang kafir atau munafik. Yang kita duk baca sekarang ni daripada 1 sampai 10 ni sebenarnya sifat hati orang beriman. Macam mana orang beriman? Orang yang sentiasa ingat Allah. Kerana orang beriman tak akan mungkin lupa Allah. Dan bila mana kita zikir, makin kuat iman, makin kuat yang ni. Itu maksudnya istilah tu. Okeylah, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah akan datang nanti kita muka surat 23 tu, hati yang ke-12 tu. Kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.